masyarakat tentang penjagaan alam sekitar masih lagi sesuatu yang baru di Malaysia jika nak dibandingkan dengan negara maju seperti negara Jepun. Namun kini semakin ramai pihak yang mengambil langkah proaktif untuk menguruskan alam sekitar ke tahap yang lebih baik. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, bersama dengan saya Vanessa Mering dalam Solusi Lestari. Masalah banjir kilat sering melanda sebahagian bandar utama negara. Berpunca daripada kesan pembangunan yang terlalu pesat dan pantas, masalah mendapat dalam sungai, masalah pembuangan sampah, sistem saliran dan perparitan yang sedia ada tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, masalah pembuangan sampah antara punca minor yang memberi kesan terhadap masalah banjir walaupun sedikit. Malangnya, masalah banjir ini tidak dapat diselesaikan sepenuhnya tetapi dapat dikawal dan dikurangkan tahap keseriusannya. Banjir yang berlaku sebenarnya berpunca daripada air hujan yang berlebihan, iaitu punca asalnya. Keadaan ini tidak dapat dielakkan kerana ia merupakan keadaan semula jadi yang tidak dapat diubah suai. Oleh itu, bagi mengawal masalah banjir yang mengganggu kehidupan biasa manusia, sikap manusia sendiri perlu diubah. Usaha melindungi alam sekitar perlu dilakukan bagi memastikan kelestarian kehidupan manusia hari ini dan masa hadapan. Antara sumber alam sekitar yang perlu diberikan perhatian adalah air hujan yang dapat dilihat sebagai aset dan sumber yang bernilai, bukannya sebagai gangguan yang perlu dibuang secepat mungkin. Pengurusan air hujan konvensional di Malaysia banyak memberikan impak negatif kerana ia merosakkan sistem ekologi semula jadi termasuklah pembinaan parit dan longkang, pembesaran dan pelurusan sungai serta saluran konkrit untuk sungai. Bagi menyahut cabaran kerajaan, maka timbulnya idea dalam mencipta kaedah yang lebih lestari bagi mengatasi masalah yang sedia ada. Sistem saliran baru dalam bandar ini diperkenalkan bagi menjimatkan kos jangka panjang projek tebatan banjir yang ditanggung kerajaan. Merujuk kepada Bandar Raya Portland di Oregon, Amerika Syarikat, melalui sistem perparitan urban yang dilaksanakan, kos tebatan banjir di bandar ini dapat dijimatkan sebanyak 3 kali ganda. Ia juga dapat menambah sumber air apabila jumlah air bawah tanah meningkat di samping meninggikan kualiti air bersih melalui penjagaan alam sekitar. Sistem saliran bioekologi (BioEcodes) atau manual saliran mesra alam (MASMA) yang dibangunkan oleh Pusat Penyelidikan Kejuruteraan Sungai dan Saliran Bandar RIDEC, Universiti Sains Malaysia USM menjadi pemangkin bagi menangani masalah banjir dan pencemaran sungai. Idea bernas Profesor Dr. Nur Azazi Zakaria ini menggantikan sistem perparitan konkrit dengan storan di bawah, manakala pada permukaan ditanam flora yang berupaya meningkatkan nilai estetika sekitarnya. Tumbuhan yang kita guna di wetland ini adalah tumbuhan yang memang terdapat di kawasan sekitar. Sebab itu memang kriteria dalam membina wetland. So kita ada lebih kurang 6 spesies tumbuhan di wetland ini, iaitu taifa, kita ada hangguana, kita ada lepironia dan purun juga. Apabila kita punya wetland ini stabil, ianya menarik perhatian burung-burung, termasuk burung-burung migrasi. Yang mana burung-burung migrasi ini sebelum mereka terbang ke Kuala Gula,
mereka akan singgah ke sini untuk memakan ikan-ikan yang terdapat di dalam kita punya sistem bioecox sini. Manfaat penggunaan sistem ini, air yang dialirkan akan melalui beberapa proses pembersihan dan boleh digunakan semula bagi tujuan domestik. Selain itu, penggunaan kaedah ini menyebabkan lebihan air di permukaan tidak akan melebihi 24 jam sekaligus dapat mengelak banjir kilat. Kampus Kejuruteraan USM di Nimbong Tebal ini merupakan titik permulaan bagi penggunaan sistem perparitan urban berasaskan teknologi mesra alam yang dikenali sebagai sistem bioecox. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita akan bersama dengan Profesor Dr. Azazi Zakaria, pengasas bagi sistem ini. Okay, Prof, sebelum ni dah tunjukkan dekat V dan tim produksi seluruh kawasan kampus yang menggunakan sistem bioecox. Jadi mungkin sebelum tu Prof boleh ceritakan mengenai latar belakang Prof, pendidikan dan bagaimana berminat dengan sistem pengairan dan sungai ini. Bila saya kembali dari Newcastle upon Tyne, UK, pulang ke USM sebagai fellow USM pada masa itu menjadi pensyarah di Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, ada satu fenomena besar di Malaysia yang kurang mendapat perhatian daripada pihak penyelidik di mana-mana IPTA ataupun IPTS. Jadi fenomena itu adalah fenomena berkenaan dengan keadaan semula jadi alam di Malaysia, iaitu kita beriklim tropika, mempunyai curahan hujan yang begitu banyak sehingga tidak diuruskan dengan baik, dan hujan ini akan terus mengalir ke sungai, ke laut dan tidak kembali dalam satu jangka masa yang pendek. Malangnya sewaktu kemarau, sebab ini iklim yang semula jadi sebegini. Sewaktu kemarau, tidak hujan sekitar sebulan ataupun 2 bulan, maka akhirnya kita kekurangan air. Bioecox merupakan projek pertama menggunakan konsep saliran mesra alam bercirikan penyusupan, simpanan di punca dan perlambatan aliran untuk memenuhi pengawalan kuantiti dan kualiti air larian hujan. Saya terfikir alangkah baiknya sekiranya universiti ini dijadikan satu tempat untuk memulakan perubahan. Satu lokasi yang mana akan menjadi satu gedung ilmu, pelajarnya pula pelajar kejuruteraan, dan sudah tentu akan ada lawatan daripada industri dan sebagainya untuk memperkenalkan sesuatu yang boleh mengubah lanskap negara. Jadi saya telah berjumpa dengan Ketua Pengarah JPS pada masa itu yang berbahagia Datuk Kizru Abdullah. Jadi ini adalah orang yang telah mengubah segalanya, memberi peluang yang terbaik kepada saya, dan di situlah permulaan projek yang dinamakan Bioecological Drainage System ataupun dikenali sekarang di seluruh dunia sebagai bioecox. Selain itu, Profesor Dr. Azazi memberi perbezaan antara sistem parit konvensional dan kaedah storan yang digunakan. Kita tidak menafikan kebaikan konkrit sebagai bahan binaan utama negara. Tanpa konkrit, kita mustahil untuk menikmati hidup hari ini. Termasuk sebahagian daripadanya berada atas lebuh raya kita. Bukan semuanya tah. Ada yang sebahagiannya dibuat daripada konkrit. Tetapi sudah sampai masanya disebabkan oleh masalah semasa pembangunan yang begitu pesat, kita telah melupakan tentang kelestarian sumber air. Kaedah konvensional seperti pelebaran dan pendalaman dilihat tidak mampu menampung kapasiti air setiap kali berlakunya hujan lebat dan secara tidak langsung mengurangkan kualiti air. Usaha RIDEC memajukan sistem bioecox memang berpotensi dalam menjana sumber alternatif kepada bekalan air bersih di negara ini. Kaedah ini dapat menapis kelodak, sampah sarap serta memperlahan larian air hujan hingga ke sistem sungai bagi mengelakkan berlakunya banjir kilat.
USM sebenarnya melalui IRIDEC sekarang ini sedang bekerjasama dengan Nahrim ya, di Tioman ya, sebelum Pulau Tioman ni kotor ya, kita akan melaksanakan pilot project yang berdasarkan menggunakan kaedah wetland, modified wetland untuk tujuan yang menyelesaikan masalah ini, supaya air yang bersih sebagaimana air di kampus ini saja dikeluarkan ke laut di sana, sebab itu tempat pelancongan. Selain itu, kawasan kampus USM ini menggunakan sistem bioecots dan komponen seperti alur berumput, takungan kering dan basah dan tanah bencah yang boleh digunakan sebagai tempat rekreasi. Kaedah ini merupakan sistem jangka panjang yang mengambil kira faktor alam sekitar dan sosial. Sememangnya, kaedah ini menjamin kualiti air melalui beberapa proses pembersihan dan air yang dihasilkan bersifat crystal clear water. Sistem ini juga dibangunkan bagi melindungi alam sekitar, sosial dan nilai ekonomi pada masa hadapan. Selain itu, sistem ini disediakan sebagai garis panduan untuk jangka panjang dalam melestarikan alam sekitar. Projek ini bermula sekitar 20 tahun yang lepas. Kita telah melaksanakan dengan Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia ya, mewujudkan manual saliran mesra alam sehingga telah menjadi Malaysian Standard untuk reka bentuk, bermakna syarat untuk sistem saliran itu berlaku mesti mematuhi sekurang-kurangnya manual berkenaan. Dan dalam manual itu salah satu daripada saliran adalah saliran menggunakan konsep yang kita tengok ini, iaitu Bioecological Drainage System. Dan saliran ini telah pun mendapat penerimaan yang sebaiknya. Apa harapan Profesor selepas ni supaya projek ni tak terhenti setakat ni sahaja? Jadi bermakna secara jangka panjang kita menjangkakan pihak kerajaan, pihak majlis, pihak berkuasa tempatan, termasuk Datuk Bandar yang mereka akan mula menyokong usaha ini dan makin banyak projek. Sistem perparitan bioikot dibina untuk membantu menyelesaikan beberapa masalah berkaitan dengan air, antaranya pencemaran sungai dan juga banjir kilat. Untuk segmen berikutnya, kita akan bersama dengan Kuasa Land Sdn Bhd yang merupakan pemaju pertama di Malaysia yang menggunakan sistem bioikot dalam pembangunan infrastruktur di Kuasa Damansara. Kuasa Land Sdn Bhd, anak syarikat Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, membangunkan tanah yang dahulunya dimiliki oleh Lembaga Getah Malaysia. Projek yang terletak pada 2,330 ekar ini merupakan sebuah bandar baru dalam proses pembangunan yang dijangka berlangsung lebih dari 20 tahun dan merupakan sebahagian daripada projek Pelan Strategik Metropolitan Kuala Lumpur di dalam rancangan Malaysia ke-10. Satu projek yang boleh dibanggakan sekarang adalah projek di peringkat mega pada kami, ya, dengan saiz sebesar 2,300 ekar development, ya, oleh syarikat Kuasa Land Sdn Bhd, dan projek itu merupakan projek penyediaan infrastruktur. Selepas projek ini siap, jadi projek ini dipecahkan kepada beberapa fasa yang besar. Fasa ini akan dibangunkan mengikut kaedah kelestarian yang telah kami tetapkan, dan kami merupakan satu daripada konsortium perunding yang membentangkan projek ini sehingga diluluskan di peringkat pengurusan tertinggi Kuasa Land Sdn Bhd.
Lokasi yang strategik di antara dua bandaraya, Shah Alam dan Petaling Jaya, kuasa Damansara membangunkan projek kediaman, perdagangan, pendidikan dan taman rekreasi. Selain itu, visi Kuasa Land menjadikan Kuasa Damansara sebuah bandar hijau yang melestarikan alam sekitar. Antaranya, menggunakan sistem perparitan urban bioecots yang dibangunkan oleh Pusat Penyelidikan Kejuruteraan Sungai dan Saliran Bandar atau singkatannya RIDEC, Universiti Sains Malaysia. Jadi saya bernasib baik kerana dapat berjumpa dengan Profesor Nur Azazi. Dan saya pun minta pandangan dia dari segi macam mana kita nak buat drainage system ni supaya lebih sustainable. That's the biggest issue. How does we want our drainage system to be sustainable? Macam tajuk rancangan ni lah, solusi lestari. Kita nakkan sustainable solution. Then he showed me bioecots. I went to see bioecots dekat engineering campus di Nibong Tebal, and I believe. Memikirkan kepentingan memelihara alam sekitar, komponen pembangunan Kuasa Damansara membahagikan kawasan hijau dan terbuka sebanyak 298 ekar atau 13% daripada keseluruhan bandar ini. Kuasa Land juga memandang ke hadapan dalam memilih kaedah perparitan bioecots yang diiktiraf di peringkat dunia. Saya berjumpa dengan Profesor Nur Azazi sendiri. Profesor Nur Azazi ini telah buat kajian ni cukup lama. Dan dia telah pun mendapat banyak pandangan daripada saintis-saintis lain daripada luar negara. Profesor Larry Rosner daripada Colorado State University, Profesor Roger Falconer daripada Cardiff University UK, dan banyak lagi. Pendedahan kepada sistem bioecots semakin meluas. Kuasa Land sendiri berusaha meyakinkan pihak berwajib dan berkepentingan menggunakan sistem perparitan urban yang lebih efektif berbanding sistem konvensional. Pihak kami, Kuasa Land, terpaksa bawa authorities ni, pihak-pihak yang bertanggungjawab ni daripada Majlis Bandaraya dan sebagainya pergi lihat sendiri kampus kejuruteraan Nibong Tebal yang telah dilaksanakan dengan bioecot supaya dia orang tengok sendiri macam mana efektifnya this drainage system. Projek pembangunan taman bandar antara komponen yang menggunakan kaedah bioecots bagi keseluruhan kawasan rekreasi. Dijangka siap pada hujung tahun 2020, kaedah bioecots amat sesuai dalam pembangunan masa depan yang mementingkan kehijauan dan kelestarian alam. Jadi semua sistem perparitan ni menggunakan sistem bioecots tu. Yes. Okey. Ada contoh dia. Is the standard. There's no more conventional system. We want to go away from the conventional system, which is not helping. The impression that people have whenever we talk about drainage, longkang, concrete, lepas tu open. But bioecot is such that it is very much like a green kind of drain. Water will actually flow into this dispersion, will seep into a plastic module, and the flow will be very slowly going downstream to the collection point. Penggunaan sistem bioecots merupakan solusi jangka panjang bagi menghadapi masalah berkaitan dengan air. This bioecots actually slow down the process of water going into the river, which is the cause of flash flood, the perennial problem that the country face. Because when we have heavy downpour, the old drain will just rush the water straight into the river. Penggunaan bioecots juga secara tidak langsung memperkenalkan Kuasa Damansara di peringkat global sebagai bandar pertama di Malaysia yang menggunakan sistem ini. We are also blessed because the fact that Kuasa Damansara has started doing this bioecot. We have received international delegates from the International Conference of Hydrology, I remember IHCR. People from overseas, from Korea, from Western countries, from South America. They came actually see
what we have done for Untuk Bayu Ikot. belajar daripada kita. Yes. Orang luar mengiktiraf kita punya And usaha. they acknowledge. Dalam menghadapi dunia yang semakin rancak melestarikan alam, sumber air yang bersih dan solusi kepada hidup yang lebih baik, pendedahan kepada sistem bioecoz perlu dibuat secara meluas untuk generasi akan datang menjalani kehidupan yang lebih baik. Terima kasih kerana bersama dengan kami dari awal sehingga penghujung rancangan. Semoga perkongsian tadi memberi manfaat agar kita menjaga alam sekitar ke satu tahap yang lebih baik. Solusi Lestari, selamatkan bumi. Semoga kita berjumpa di episod seterusnya. This is proof. This is not theory anymore. Okay? We have proof here in Kuasa Damansara. Anybody can come in, have a look what we have done. Yang ini memang sungai semula jadi, tak ada kacau, tak ada apa. Dulu sungai ni dia macam paya. Okey. Tapi kita betulkan balik, kita buat gunakan konsep bioecoz. This is what we have. So dalam tu ada lah modul-modul dia. Tak ada. Tak ada. Yang ini ini original. Original. Jadi kita harapkan filtration, detention sistem kita ni akan selesaikan masalah pollution, akan selesaikan masalah air, banjir. Bila sampai masuk dalam sungai ni, dia dah jadi relax lah. Jadi maknanya the flow is soothing lah. It is something that is nice to see. Okay? So vegetation ni sebenarnya pun penting. Kita tak boleh potong sampai dia pendek, tak boleh. Pasal apa? The purpose is any river flow, if the water level comes up, it will actually be within that confine. Air itu tak akan laju juga. Pasal apa? Ada rumput, ada vegetation. So the purpose is to slow down any flow in the river so that it will not aggravate the downstream part, bahagian hulu, bahagian hilir. Okay. Tapi kalau dah keluar daripada Kuasa Damansara, dah masuk ke kawasan Kampung Baru Sungai Buloh tu, kita tak ada kontrol. That's the only problem.